Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda semua, kita nak berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk kita merancang keuangan supaya lebih berhemah. Orang kata ia satu objektif dalam kehidupan. Maksudnya awal tahun je kita letak satu apa orang panggil target goal baru. Target tahun baru. Target tahun baru. Nak dapat simpanan banyak mana, nak banyak mana. Tapi ni dah bulan 11. Satu bulan lagi, bulan 12. Satu bulan lagi. Merancang ialah satu perkara. Menguruskan itu juga satu perkara yang perlu kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di sebelah kita. Saya kenalkan terlebih dahulu, kita bersama dengan Tuan Muhammad Alif bin Mazlan, penasihat keuangan peribadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini kita bercakap mengenai mengurus kewangan ni. Saya rasa ramai yang akan terkesan dengan topik ini. Kita nak mulakan terlebih dahulu. Okey, sedikit mengenai teori. Kalau dulu bila kita bertanya kepada mana-mana pakar, mereka akan mengatakan bahawa pengurusan dia ataupun cara kita nak merancang 50 30 20. Dan adakah formula 50 30 20 itu masih boleh diguna pakai pada masa kini? Boleh, tapi sebenarnya konsep yang paling ringkas pembelanjaan kewangan bulanan, saya mengambil pendekatan perbelanjaan tidak melebihi pendapatan. Okey. Dan pendapatan bulanan sebelum kita nak berbelanja, you kena ada target simpanan. Dan baru you boleh belanjakan. Simple kan? Itu je sebenarnya. Itu konsep yang selalunya saya ketengahkan. Okay? Berkenaan dengan pendapatan bulanan. So perbelanjaan itu, you tidak boleh melebihi pendapatan yang you dapat setiap bulan. Very simple. Dan you kena ada simpanan. Berapa tetapan simpanan setiap bulan. Dan baru you belanjakan. Itu saya punya konsep. Tapi cabaran kita sekarang, mungkin kita melihat betul setiap orang akan ada satu keadaan di mana simpanan itu perlu ada. Tapi masih ramai lagi yang penting perut kena isi. Duit ada cukup-cukup je. Kadang-kadang simpanan pun ada tak ada. Macam mana dalam keadaan situasi ekonomi sekarang yang mencengkam kita ni? Okey. Apa yang berlaku dalam keadaan ekonomi sekarang? Okey, saya melihat perbelanjaan harian itu tidak disusun atur dengan baik. Okey, contoh. Sebenarnya, contoh pendapatan bulanan 3,000 sebulan. Tetapi yang menyebabkan sesetengah individu, dia tidak boleh kebocoran kewangan apabila bila mana individu tersebut kehendak melebihi keperluan. Itu yang terjadi. So apabila kehendak melebihi keperluan, keinginan, itu fitrah kita kan, fitrah manusia. Jadi mereka akan apply loan peribadi dan menggunakan swipe credit card. Jadi itulah punca yang menyebabkan sesetengah individu kebocoran kewangan setiap bulan. Itulah bila kita bercakap begini mungkin orang kata cakap tu mudahlah. Tapi kalau kita lihat pada generasi milenial, kita nak cakap generasi sandwich ni yang tertekan di tengah-tengah. Maksudnya dia ada bebanan perlu tanggung ibu bapa. Dalam pada masa yang sama dia juga ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak yang perlu dijaga. Jadi untuk mereka yang berada dalam situasi ini, bagaimana untuk mereka menguruskan keuangan mereka? Okey. Ini pendapat saya. You kena ada tips yang you perlu follow, yang you perlu kena ikut. Iaitu apabila you peroleh gaji setiap bulan, pendapatan setiap bulan, you kena susun atur perbelanjaan. Yang mana perlu dan yang mana tidak. Okey. Dan bagi generasi sekarang, apa yang saya lihatlah, dan sebenarnya saya berkongsi ni by experience, by pengalaman saya. So ekonomi kita semakin lama inflation rate makin tinggi, tapi gaji kita takat tu juga. Jadi apa yang saya boleh sarankan adalah untuk mencari pendapatan tambahan. Okey. Pendapatan tambahan. Itu memang saya melihat ekonomi sekarang keadaan memang terlalu mendesak. Jadi kita kadang benda tu adalah satu keperluan untuk bagi pada mak ayah, dan kita banyak sangat komitmen yang kita perlu tanggung. Jadi pendapat saya kita perlu mencari pendapatan tambahan. Itu perkara yang saya buat. Dan saya syorkan kepada masyarakat di luar sana untuk
cari extra income. Bagaimana pula dengan pendidikan keuangan, terutamanya kepada golongan anak-anak kita, golongan remaja dan sebagainya? Okey, pendidikan kewangan dia terlalu general bagi saya dan setiap individu dia perlu mencari ilmu kewangan. So macam saya terdedah ataupun ditakdirkan berada dalam financial industry. Sebab sebelum ni pun saya melalui pengalaman yang sukar. So now sebab dia ada fasa 20s, 30s and then 50s. Betul. So fasa-fasa ni dia berbeza. Fitrah kita nak itu, kita nak ini. Kan masa 20-an you tengok lifestyle orang lain dan you nak follow. Kan? Kebanyakannya yang saya lihat kita akan belajar by experience. Tetapi generasi sekarang mereka perlu mencari. Mereka perlu mencari pendidikan kewangan dan mereka perlu tahu yang mana pendidikan kewangan ni sangat penting sebab you nak survive kot. Ya. Betul tak? You nak survive. Kalau tak, itu yang kita tengok. Sebab saya dalam bidang ni, apabila saya bertemu dengan klien, bertemu dengan prospek-prospek dan yang datang berjumpa saya, macam mana Liv saya nak buat? So bila saya check satu persatu, ada yang dah blacklist. Umur baru 20-an, baru 30-an. So saya perlu tengok secara detail untuk saya beri consultation dan apa yang sepatutnya, dan mereka perlu tahu piramid kewangan. So piramid kewangan apa yang perlu didahulukan selepas kita mendapat gaji, pendapatan. So piramid kewangan di bahagian paling bawah adalah insurans ataupun takaful. Dan kemudian baru you pergi pada simpanan dan kemudian baru you pergi pada pelaburan. Sebab pelaburan adalah risiko yang paling tinggi. Tetapi rakyat Malaysia rata-rata kebanyakannya piramid kewangan tu di bahagian bawah sekali tak ada. Dia pergi pada simpanan dan pergi pada pelaburan. Tapi itulah, bila kata tadi perlu mencari income kedua, income ketiga, dia mungkin ramai yang fikir, why not kita buat investment? Tapi investment kalau ikutkan piramid, dia berada di atas kan, risiko dia tinggi. Betul. High risk, high return orang cakap. Tapi dalam keadaan dan juga skop masa kini, di Malaysia khususnya, pelaburan dari segi bagaimana sebenarnya yang boleh kita fikirkan, khususnya untuk tahun depan 2025? Okay, it's a good question. Okay, sebab saya berada dalam industri takaful, ada juga bahagian untuk investment, pelaburan dan simpanan. Okay. Jadi pertama sekali, yang terjadinya pada rakyat Malaysia yang saya lihat apabila saya bertemu dengan prospek ataupun klien, oh Alif, saya nak invest, saya nak invest. Tapi you kena faham, kalau pengetahuan you dalam pelaburan terlalu cetek, you jangan main-main sebab high risk, high return. You kena tahu risiko kalau return dia terlalu banyak, cepat, maknanya risiko dia tinggi. Jadi you kena tahu apa keperluan you, apa kehendak you, apa you punya matlamat. So kita ada pelaburan jangka masa pendek dan ada jangka masa panjang. Jadi nasihat saya, you better you memilih jangka masa panjang. Okay. Apabila jangka masa panjang, risiko dia sangat rendah. So kita ada banyak platform untuk menyimpan, ASB, tabung haji, dan kalau anda boleh lihat di mana-mana company takaful yang menyediakan simpanan berkait dengan hibah. Sebab dia akan combinekan sekali dalam piramid yang saya ceritakan tadi. Okey, so saya nak tanya sebab macam Ridwan katakan, apa yang penting sekarang ni adanya makanan di atas meja itu. Jadi pastinya bila kita lakukan pelaburan, ROI itu nak cepat. Sebab kita nak makan, kita nak makan, kita nak bayar duit kereta, nak bagi duit ke anak-anak, nanti kata tak dapat nafkah pula kan, tak dapat duit raya pula. Jadi itu yang penting ROI. Jadi kalau dari segi sebagai seorang pakar untuk investment yang bagaimana, kita nak cakap pasal long term, untuk short term ni bagaimana? Okey, untuk short term susah saya nak
sebab kalau short term ni dia memang berisiko yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Sama ada dan boleh, tapi you boleh pergi pada saham. Tapi you kena ada ilmu yang betul. Bukan saya kata tak boleh. Tapi tak semua orang ada daya nak ke arah tu. Nak tengok. Even though saya sendiri pun, saya tak berani. Itu memang return banyak. Betul. So, saya punya nasihat, kalau kita yang biasa-biasa ni, you kena rancang. Sebab rata-rata rakyat Malaysia mengharapkan KWSP. Dan ada juga, dah dapat duit KWSP tu, habis dalam masa 2-3 tahun. Sebab you tidak merancang. Jadi, nasihat saya, you kena ada second retirement plan. Dalam masa tengah bekerja ni, you kena betul-betul rancang daripada awal pendapatan. So kalau tidak cukup, nasihat saya juga, you kena mencari pendapatan tambahan. Okey. Jadi ingat, untuk tahun hadapan kita kena tambah pendapatan kita. Bukan tahun hadapan saja, malah kalau Mula sekarang supaya ekonomi kita lebih stabil dan juga kita hidup ni dalam keadaan peace of mind. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Alif bin Mazlan, penasihat keuangan peribadi, kerana sudi berkongsi kepada kita pada hari ini dengan amalan pengurusan kendiri berhemah. Terima kasih banyak-banyak Encik Alif. Baiklah. Alhamdulillah. Lepas ini kami akan bersama dengan anda. Ini berkaitan dengan anugerah pembangunan negara, pembangunan madani rakyat di satu ni. Tapi sebelum itu kita berehat seketika.